أعوذ بال- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. أيها المسلمون والmuslimat, أعزني الله وإياكم. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada kesempatan malam ini kita akan menyambung 6 tanda-tanda akhir daripada tanda-tanda kiamat yang telah kita mulakan pada pertemuan yang terakhir lalu, iaitu berkaitan dengan dabbatul ard. Dabbah ini haiwan yang biasanya dirujuk kepada haiwan yang kakinya 4, kaki dia 4. Dan ard itu bumi, ataupun nama penuh dia adalah ad-dabbatu minal ard, iaitu binatang daripada bumi, yang keluar daripada bumi. Telah kita bahaskan berkenaan dengan kisahnya, dan pada malam ini kita akan membicarakan berkenaan dengan tempat keluar binatang tersebut. Ya, okey. Jadi hadirin mati Allah sekalian, ini adalah daripada tanda-tanda akhir, 6 perkara tanda akhir yang kita akan bincangkan. Dan tanda-tanda akhir ini dia bukanlah merujuk kepada perkara peristiwa yang bersifat geopolitik seperti malahim, yakni peperangan dan sebagainya, pembebasan, tetapi dia merupakan satu kejadian yang boleh disebutkan sebagai khawariqul adat, ataupun ia mencari adat norma manusia. Sebab apa? Binatang ni keluar, tukallimuhum, bercakap dengan kamu, bercakap dengan manusia, kata Nabi. Mungkin dia berlaku dalam keadaan yang aneh, mungkin juga dia berlaku secara normal, ya, apabila sampai masanya, dan akan difahami kejadian itu dengan maksud yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah. Ya, baik. Sebelum kita melanjutkan perbahasan tempat keluarnya binatang tersebut, saya update tuan-tuan berkenaan dengan isu semasa sekejap. Hari ini 1 Disember, Jumaat 1 Disember 2023, dan secara rasmi berakhirlah humanitarian pause ataupun gencatan senjata separa bagi tujuan bantuan kemanusiaan yang bermula sejak seminggu yang lalu. Asalnya disepakati selama 4 hari, dilanjutkan 2 hari tambahan, dan dilanjutkan sehari tambahan bagi mencapai suatu keputusan rundingan, dan berakhir jam 1, baru tadi berakhir. Bukan 1 kita lah, 1 waktu apa dia di Gaza, ya. Jadi serangan terus dimulakan, termasuk serangan daripada US Marine melalui jalan laut. Okey, tak banyak laporan yang kita boleh nyatakan buat masa ini, kerana situasinya kita boleh mengagak apabila Netanyahu telah mengungkapkan kenyataan pendiriannya kepada Anthony Blinken. Dua beradik je ni sebenarnya, cuma US ni nampak ni macam orang tengah dan sebagainya. Tak ada sebenarnya watak tu, ya. Mereka ni adik-beradik je. Dan dia berjanji, Netanyahu akan menghabiskan serangannya hinggalah pentadbiran baharu Israel terbentuk di Gaza. Saya nak cerita begini je tuan-tuan, insya-Allah. Yang mudah fahamnya begini.
Sikit sebelum kita mula dabah nak bagi ni pun kena tahu juga sikit banyak ya. Benjamin Netanyahu ni dia jadi Perdana Menteri kali ketiga ya, kali ni sama juga, dia memimpin parti Likud dan dia menang tanpa ada simple majority. Dia menang tapi dia tak ada simple majority. Nak dapat simple majority di Israel, dia kena 61 kerusi kerana mereka ada 120 kerusi. Akibatnya, setelah pada penggal yang lalu 4 kali pilihan raya dibuat dengan hasil kerajaan gagal dibentuk, maka pilihan raya pada tahun lalu 2022 berhasil dengan keputusan yang sama. Sebenarnya tak ada kerajaan yang dapat dibentuk. Cuma mengejutkan apabila Benjamin Netanyahu berjaya untuk mengumpul sokongan daripada kelompok ultra Yahudi dan religious Zionis. Tuan-tuan tahu tak kelompok apa ni? Ultra Yahudi dan religious Zionis. Mereka ni sama dengan Benjamin Netanyahu ideologi Zionis. Kalau kata ideologi Zionis, maknanya ideologi untuk meletakkan Yahudi di puncak kekuasaan. Settle, itu je makna dia. Tetapi mereka datang daripada aliran beragama, menjadikan mereka ini ekstremis agama yang digarapi dengan matlamat ideologi Zionis. Boleh faham tuan-tuan Baik. Bezanya dengan Benjamin Netanyahu, dia sekular yang berideologi Zionis. Dia jahat cara sekular, tapi 21 kerusi yang menyokong dia sebagai Perdana Menteri yang asalnya merupakan blok opposition ataupun pembangkang daripada kelompok Zionis, daripada aliran ekstremis agama. Okey, apa konflik dia kat sini? Kelompok ekstremis agama ni tuan-tuan, dia matlamat dia bukan Gaza. Matlamat dia mana? Mana? Seluruh Palestin, Baitul Maqdis. Golongan religious ni, dia punya matlamat dia adalah Baitul Maqdis. Tapi bagi golongan sekular macam Netanyahu, ekonomi is the most important perkara yang perlu ada untuk membawa Israel ke puncak dunia. Maka sebab itu daripada segi ekonomi dia perlu Gaza. Okey, kat mana konflik dia timbul? Benjamin Netanyahu dia takkan benarkan dia dijatuhkan sebagai Perdana Menteri. Mengapa? Pertama, kerana dia sudah mengubah kuasa mahkamah tertakluk di atas kuasa Perdana Menteri. Ini paling gila tuan-tuan ya, dalam sejarah Israel. Maknanya Perdana Menteri berkuasa penuh ke atas mahkamah. Kenapa dia buat begitu? Sebab dia ada kes AMLA, money laundering. Di Malaysia dia panggil AMLA lah. Kes 100 juta US dollar yang dimasukkan direct ke akaun isteri dia. Ini tak ada kaitan dengan yang Malaysia Ini memang cerita dia. Kalau bunyi lebih kurang itu kebetulan. Tapi kena, dia memang berhadapan dengan akta itu, dan dia tidak ke penjara hanya kerana dia sebagai seorang Perdana Menteri pada saat ini, dengan sokongan 21 ahli parlimen pembangkang asalnya yang beraliran religious Zionis dan ultra Yahudi. Jadi tuan-tuan boleh faham, tindak tanduk Benjamin Netanyahu tidak dapat dipisahkan dengan demand daripada 21 kerusi ini. Dan demand daripada 21 kerusi ini yang dikepalai oleh Itamar Ben-Gvir, Presiden Parti Ozma yang memegang jawatan Menteri Keselamatan waktu ini, memberi syarat kepada Benjamin Netanyahu, you settle dekat Gaza by January 2024. Settle Gaza. Dia kata cukup masa lah tu, bagi Oktober, November, Disember. So 3 months you settle habis dekat Gaza. Lepas tu you kena settle dekat tebing barat, sebab mereka meletakkan April 2024 sebagai majlis perasmian Zionis atau Yahudi Israel menguasai seluruh Masjid Al-Aqsa. Kita tengah sambut apa tuan-tuan? April 2024 Raya. Maknanya
Raya tengah bulan ya. Raya tengah bulan lebih kurang. Kita awal April saya ingat kita dalam mood masih lagi mengakhiri mood akhir Ramadan ya. Itulah situasi dia. Sebab itu daripada awal saya katakan kita takkan melihat Israel berpatah balik. Memang betul. Setakat hari ini dia memang tak patah balik. Dan apa tekanan yang mungkin membolehkan benda ni berakhir setakat ni tak nampak. Melainkan untuk drag benda ni menjadi lebih panjang hanyalah dengan regional war ataupun kemasukan angkatan-angkatan tentera dari negara Islam untuk fight dengan Israel yang dibantu oleh Amerika dan Britain. Itu je yang ada setakat ni. Belum nampak bibit-bibit tersebut secara rasmi, walaupun kita mendapat maklumat Mesir dan Jordan telah berada pada paras kesiapsiagaan yang tertinggi untuk mula bertempur dengan Israel ini. Tetapi harus diingat, tidak boleh berlaku pertempuran ini tanpa ada satu kuasa besar di belakang Jordan dan Mesir. Dan itu bukan perkara baru. Kalau tuan-tuan lihat perang 1973 Yom Kippur, Rusia ada bersama dengan Mesir secara tidak langsung. Okey. Itu je lah yang saya boleh bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk malam ini. Sekadar laporan sehingga 1 Disember 2023. InsyaAllah hadirin sekalian, kebenangan bakal bertemu dengan kita semua insya-Allah sesuai dengan janji Rasulullah, namun perlu kepada suatu kesabaran yang tinggi kerana ia tidak akan dicapai dengan mudah dan masa kemenangan itu masih menjadi rahsia Allah Azza wa Jal. Cumanya tuan-tuan, Baitul Maqdis adalah merupakan red line perjanjian damai antara Mesir dan Jordan. Kerana Jordan telah memiliki hak custodianship, pemegang amanah tanah suci umat Islam dan the Holy Land untuk orang Kristian di Baitul Maqdis itu sejak daripada tahun 1922 lagi. Dan perjanjian damai yang mereka lakukan dengan Israel pada 1994 meletakkan Masjid Al-Aqsa sebagai garis merah perjanjian tersebut. Dan kalau mereka langgar yang saya jangkakan pada seawal tahun 2024, kemungkinan kita akan melihat satu regional war yang besar lah. Cuma saya cakap terus terang, kalau Jordan seorang memang tak rak lah, tak mampu. Kalau Jordan hadap Israel sendiri boleh, terutamanya dengan combat war, peperangan ground battle. Tapi kita pun tahu siapa yang ada di belakang mereka. Apatah lagi Jordan, dia negara yang tak ada laut, so dia tak ada navy. Ya, jadi ini antara perkara yang perlu dipertimbangkan. Jangan risaulah tuan-tuan, insya-Allah saya akan pertimbangkan dengan barisan kabinet Malaysia. Ya. Tapi saya dah bagi tahulah, inilah laporan awal lah yang kita boleh. Tapi Jordan ni pun maqam datuk dia tu ada di Gaza, tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu kan? Jordan tu datuk dia, maqam dia di Gaza. Siapa dia? Hashim bin Abdul Manaf. Kenal? Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf tu wafat di Gaza masa dalam perjalanan perdagangan daripada Mekah ke Syam. Dalam perjalanan wafatnya di Gaza, dan menjadi adat orang Arab di mana dia wafat, di situ dia akan dikebumikan. Maka dikebumikan Hashim bin Abdul Manaf ni di Gaza. Macam tu. Dia kan keturunan Rasulullah, jadi tok dia lah tu. Hashim ni tak tahu status agama, tuan-tuan. Kalau Abdul Muttalib, memang ahli para ulama menyatakan dia bukan berada di atas tauhid. Kalau Abdul Muttalib lah. Kalau Hashim tak pasti. Sebab Arab zaman tu dia pilihan. Dia pilihan sama ada dia nak menyembah berhala atau dia nak mengikut ajaran Hanif Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia pilihan. Ada yang Hanif, ada yang menyembah berhala. Macam tu, ya. Wallahu a'lam.
Jika Hashim ni berada atas agama Hanif, semoga Allah merahmati dan mengampuni beliau. Gitulah ya, insya-Allah. Okey. Hadirin sekalian. Tamat laporan ini. Ya. Ayah Nabi Abdullah kebanyakannya menyatakan ia ahli tauhid sebab namanya Abdullah. Cuma ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapaku dan bapamu di dalam neraka. Ada yang Nabi, memang hadis sahih Nabi sebut begitu. Jadi tergantunglah persoalan berkenaan dengan Abdullah itu. Macam tu. Cuma kalau kita tengok Abdul Muttalib, datuknya memang tidak tauhid. Sebab itu kalau kita tengok ada anak-anaknya yang nama, contohnya Abdul Uzza. Siapa Abdul Uzza? Anak Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, salah seorang nama Abdul Uzza. Dia adalah Abu Lahab. Hamba kepada Al-Uzza. Betul lah. Okey. Baik. Okey hadirin sekalian. Sekadar itu dulu maklumat yang saya boleh sampaikan kepada kita semua untuk situasi semasa insya-Allah. Okey. Baik. Balik kepada cerita kita. Tempat keluarnya Dabbah. Ada dua pendapat yang diutarakan oleh Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Abdullah Al-Wabil dalam tesis master beliau yang saya baca ini. Pertama, tempatnya adalah mana Haji? Bismillah. Bumi Syam. Apa pernah dengar? Dajjal pula. Dabbatul Ard keluar di mana? Ini boleh dikatakan pendapat yang paling tepat lah. Di Makkah Al-Mukarramah. Ya. Baik. Mekah ni akan terpelihara insya-Allah hadirin sekalian. Sebab tu tuan-tuan tengok pembangunan macam mana pun dia naikkan hotel sebesar apa, mall semua dekat depan masjid apa semua. Tapi tuan-tuan takkan nampak orang kafir ada kat Mekah. Sebab hukum Mekah ni fix kekal sampai sekarang. Non-Muslim not allowed. Sampai sekarang. Tapi Madinah different. Ini kalau tuan-tuan pergi umrah ni, tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan naik bus hop on. Bus tak ada bumbung tu. Kan ada kan di Madinah kan, bus hop on tu. Dia pusing tu bila dia sampai Qiblatain. Qiblatain ni out of haram. Okay, out of Holy Land bagi Madinah. So bila tuan-tuan sampai di Qiblatain tu, tuan-tuan akan nampak ramai orang-orang kafir, turis, pelancong, atau pakai tudung semua kalau yang perempuan. Dia akan naik bus hop on tu daripada Qiblatain. Macam tu. Tapi memang terbukti dalam hadis yang kita pernah baca dulu pun, Madinah suatu masa akan dipenuhi oleh orang-orang kafir, terutamanya pada saat waktu hampir kehancuran gempa yang berlaku di kota tersebut. Okey. Tapi Mekah memang terpelihara. Okey. Baik. Pendapat ini diutarakan melalui satu riwayat Al-Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Mu'jamul Awsat, bersumber dari Huzaifah ibn Usaid, yang aku lihat, kata pengarang, ia mengambil maklumat ini daripada baginda Nabi SAW. Apa bunyinya tuan-tuan? Takhrujud dabbah min a'zamil masajid. Riwayat ni tak sebut masjid mana, cuma ia menyatakan keluarnya dabbah daripada a'zamil masajid, masjid yang paling agung, masjid yang paling besar. Tapi kalau jawapannya memang Masjidil Haram. Fabainahum iz dabbatil ard fabainahum kadzalika iz tasadda'at. Ketika kami berada di tengah-tengah mereka, tiba-tiba bumi terbelah. Ketika kami berada di tengah-tengah mereka, tiba-tiba bumi terbelah. Itu yang diutarakan oleh Huzaifah ibn Usaid. Okey, pendapat kedua, dia akan keluar sebanyak 3 kali. Sekali tempoh ia keluar di suatu lembah lalu bersembunyi. Satu kali dia keluar di suatu desa, akhirnya dia muncul di Masjidil Haram. Jadi pendapat kedua pun dia tetap menyatakan bahawa ia muncul di Masjidil Haram. Di samping pendapat di atas masih ada pendapat-pendapat lain yang hampir keseluruhan pendapat, kata pengarang, berkisar ke
Masjidil Haram. Tapi Dabbah ni dia keluar waktu orang mukmin ada lagi tak? Ada, masih ada, sebab dia akan beri tanda ke atas orang-orang mukmin, iaitu dengan tongkat Nabi Musa yang dia bawa. Adapun tanda ke atas orang kafir akan dicop hidungnya dengan cincin Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ini kita bicara, tuan-tuan tengok balik kuliah rakaman yang saya yang lepas tu ada cerita itu. Saya ada cerita lah, ada maklumat daripada buku yang sama yang Tuan Haji ada tu. Dalam tu ada dekat depan. Okey. Baik. Muka surat 329, subtopik yang keempat, apakah yang dilakukan oleh binatang tersebut? Dia buat apa? Dia keluar. Baik. Kata pengarang, indama yakhruj, apabila ia keluar, maka ia akan memberi tanda pada orang mukmin dan orang kafir. Adapun orang mukmin, apa tandanya? Wajahnya berseri dengan keimanan, dan seri itu, cahaya itu datang daripada tongkat Musa alaihi salam. Sedangkan orang kafir akan apa dia kata? Akan terlakarlah atau terbentuk, terukirlah suatu tanda di hidungnya sebagai tanda kekafirannya. Dan satu riwayat menyatakan tanda itu hasil daripada cop cincin Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kata pengarang, kita berlindung kepada Allah daripada hal yang demikian. Allah Azza wa Jalla berfirman, akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum, kami keluarkan kepada mereka satu binatang daripada bumi yang akan bercakap kepada mereka. Baik. Okey. Mengenai tukallimuhum, mengenai erti berkata dalam ayat ini, ahli tafsir berbeza pendapat. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan berkata itu adalah bercakap secara hakiki, realiti, memang dia bercakap. Perkara ini ditunjuki oleh qiraah Ubay bin Ka'ab. Tentu tahu qiraah kan? Ilmu qiraat. Wadduha wal laili idza saja. Tu qiraat tu. Macam tu. Saya bukan ahli qiraat lah, tapi saya tak. Cuma qiraat ni tuan-tuan, dia ada word Al-Quran yang dibaca dengan bacaan berbeza. Kadang-kadang word rahmatum min rabbi dibaca dengan ruhamatum min rabbi. Yes. Kita baca Hafs an Asim, bacaan tu yang biasa kita dengar ni. Ya. Tapi ada certain word dalam Al-Quran kalimah yang bacaannya berbeza. Macam contoh tadilah saya kata rahmat jadi ruhamat, macam tu. Okey. Ia berlaku apabila perkataan tukallimuhum dalam ayat yang kita baca mengikut qiraah Ubay bin Ka'ab, ia membaca dengan tunabbi'uhum. Dia macam ni lah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Betul? Kita biasa dengar fatabayyanu. Ada qiraat baca fatusabbitu. Yes. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatusabbitu. Baik, lain. Biasa kita baca fatabayyanu. Memang ada qiraat baca fatusabbitu, sedikit berbeza makna tapi membawa erti yang sama. Fatabayyanu kena tabayyun, kena selidik. Fatusabbitu kena sabitkan. Kamu kena sabitkan betul-betul, sabit kesalahan bahasa Melayu sebut kan. Kamu kena sabitkan betul-betul berita tu sabit, benar. Macam tu. Sebab baik fatabayyanu, fatusabbitu, kalau tuan-tuan buang titik semua, tuan-tuan boleh tukar je titik, mangkuk dia sama. Bahasa paling mudah nak faham kan? Fatabayanun. Okey, buang semua titik, kekalkan mangkuk dia, tukar titik. Tu sabbitu sama. Kan Quran ni asalkan dia tak bertitik.
Dia ada mangkuk je. Mangkuk. Jadi mangkuk tu mangkuk ta ke mangkuk nun, mangkuk apa? Mangkuk sa ke mangkuk tak tahu. Betul tak? Okey. Baik. Jadi qiraat Ubay bin Ka'ab membaca bukan tukallimuhum, ia bercakap dengan mereka, tunabbi'uhum, ia memberitahu, mengkhabarkan mereka. Jadi kalau mengkhabarkan, memberitahu, confirm dalam bentuk perbualan hakiki. Okey. Satu. Kedua, bahawa yang dimaksudkan adalah melukai mereka. Jarah, luka. Pendapat ini diperkuat dengan qiraah tukallimuhum dengan memfathahkan atau membaris ataskan kalimah membaris ataskan huruf ta dan mensukunkan huruf kaf. Oh, boleh begitu memang ada. Ya, jadinya bunyi apa? Asalnya baca tukallimuhum, kalau difathahkan huruf ta jadi ta, lalu disukunkan huruf kaf jadi taklimuhum, dibaca begitu. Taklimuhum jadi makna lain. Taklimuhum maknanya jarah, melukakan mereka, mencederakan mereka. Ini adalah qiraat yang dibawa oleh Ibnu Abbas dengan makna taklimuhum, dengan maksud melukai mereka, dengan maksud memberi tanda kepada mereka. Jadi bukan bercakap lah, dia tak bercakap, tapi dia hanya memberi tanda antara iman dan fasik, antara iman dan kufur ke atas manusia itu. Pendapat ni diutarakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dan pendapat ini ada penguat melalui sebuah hadis Abu Umamah bahawa Rasulullah bersabda, takhrujud dabbah, nanti keluarnya dabbah, fatasimun nasa ala kharatimihim, lalu dia akan memberi tanda pada hidung manusia. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Baik. Okey hadirin sekalian. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa baginda berkata, masing-masing dilakukannya, yakni dia binatang tu akan berbicara dan memberi tanda juga. Ibnu Katsir mengulas dalam tafsirnya, itu adalah pendapat yang baik dan tidak saling menafikan antara satu sama lain. Wallahu alam, kata Imam Ibnu Katsir. Adapun isi perkataannya kepada manusia itu ialah, sesungguhnya orang-orang sudah tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ya, baik. Ini apabila huruf hamzah dibaca fathah anna, masuk dalam ayat itu, yakni memberitahu kepada mereka bahawa manusia sudah tidak yakin lagi dengan ayat-ayat Allah. Jadi kita berharap beginilah tuan-tuan, moga-moga tanda ni dia jadi lepas kita tak ada lah, begitu. Sebab lah ni hadirin sekalian, ya, selagi tak muncul tanda-tanda begini ni, kita ada harapan besar lah kalau kita nak calibrate balik iman kita ni tuan-tuan, ya. Begitu. Tapi kalau sampai suatu masa nanti iman ni akan dipastikan dengan tanda, nah ya tuan-tuan, macam tu. Kalau di dunia ni pun, ya, ustaz contoh boleh mengajar dengan tak boleh mengajar, ditentukan dia dapat tauliah ke tak dapat tauliah. Tak dapat tauliah tak boleh mengajar. Ustaz tauliah mana tauliah? Kan saya ni bukan apa, tak tahulah, tak boleh dapat tauliah. Bukan saya, saya ada. Contoh, ya. Saya ada interview ustaz tuan-tuan tu, ada lagi Al-Fadhil Ustaz Zaki ada lagi mengajar, ada kan. Masya-Allah kan, saya dia interview saya dulu, ada lagi. Saya pun puji Ustaz Zaki, bagus ustaz lah, istiqamah mengajar kan. Alhamdulillah. Muasal mana dia tanya, ingat lagi saya dialognya. Pengen Datuk Jawa, dia kata udah cakap Jawa pula. Masya-Allah, bagus.
Ya. Jadi tak boleh kata saya ni tak tahulah, dia kata. Minta-minta tak dapat. Tapi saya mengajar okey. Iyalah, dia cerita dia mengajar okey lah, tapi bila tak dapat satu endorsement tu orang akan queue lah macam tu. Tu setakat di dunia punya cerita lah tuan-tuan, ya. Sampai satu masa nanti takut iman kita dia akan ditentukan dengan tanda. Macam tu. Ya. Ya, betul. Maksudnya dabah datang dia bagi tanda hak ni betul beriman, hak ni kafir. Jadi macam mana? Dia yang menentukan, dan dia menentukan tu bukanlah dia suka-suka, kerana dia adalah utusan, bukanlah nabi, tapi dia itu keluar dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Hal ni pernah berlaku tak tuan-tuan? Al-Imam Al-Qurtubi pernah bawa dalam satu riwayat. Ada satu riwayat beliau bawa. Tuan-tuan maklumkan ketika Nabi wafat di Madinah, orang munafik tak ada di Madinah. Tak ada. Mana mereka pergi? Demo pergi mana? Demo. Orang Perak lah. Dia orang pergi mana? Mereka pergi mana? Mereka keluar daripada kota Madinah beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Apa sebab? Dan mereka hanya masuk balik ketika di zaman Uthman, yang berakhir dengan pembunuhan Uthman. Zaman Umar nak masuk susah, ketat Madinah, tak boleh suka-suka masuk. Antara yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qurtubi, hadirin sekalian, ya. Sebab tu saya kitab saya kat rumah, saya cerita tuan-tuan, saya kitab saya banyak saya beli zaman belajar dulu, tapi dah tak pakai sebab kita dah pakai PDF ni kan. Jadi saya pun ada satu pelajar tu, dia baru buka sekolah apa semua, ada ustaz tu, dia perlukan buku di library dia, saya pun bagilah. Tapi antara kitab, tak semua saya bagilah, tapi antara kitab yang saya tinggal kat rumah adalah tafsir Al-Qurtubi saya tinggal. Sebab apa hadirin sekalian? Banyak benda-benda menarik. Walaupun Al-Qurtubi ni memang ada kritikan pada masalah kesahihan riwayat. Cuma bab kesahihan riwayat ni memang susah nak ajar dekat kuliah maghrib subuh macam ni, sebab dia very technical. Ada certain ustaz yang kadang tuan-tuan tengok strict, asal tak sahih dia tolak tau. Problem juga benda begini, ya. Kalau jelas palsu, ya, kita tak nafi. Kalau jelas palsu, tak apa, memang clear dia memang palsu, memang tak boleh nak buat apa. Tapi riwayat-riwayat yang dia tidak mencapai darajat yang sahih daripada segi hukum riwayat itu, mungkin dia jadi dhaif, mungkin dia jadi hasan. Tetapi riwayat-riwayat seperti ini perlu ada penelitian yang teliti agar kita tidak sewenang-wenangnya menolaknya. Sebab sejumlah riwayat-riwayat yang tidak sahih, maknanya yang dhaif, banyak yang maknanya bertepatan dengan riwayat yang sahih. Ini fakta. Bahkan dalam masalah kajian hadis-hadis akhir zaman yang kita baca selama ni pun, ada sebahagian hadis dhaif yang terbukti kebenaran dengan peristiwa zaman. Zaman tu membuktikan hadis ni betul. Begitu. Cuma dalam hukum disiplin ilmu hadis, kebenaran pada peristiwa tidaklah mensahihkan hadis. Cuma pada makna kita tahu dia memang hadis. Macam tu. Okey. Sebab itulah para ulama menyimpulkan kebanyakannya meletakkan dalam bab fadail a'mal, kita panggil kelebihan-kelebihan beramal. Hadis dhaif boleh kita amal, tak ada masalah. Boleh je, ya. Kerana apa? Kerana kalau ianya benar merupakan hadis dan fadilat, maka rugilah bagi mereka yang tidak mengamalkannya. Macam tu. Okey. Al-Qurtubi bawa satu riwayat. Terdapat tanda di dahi orang-orang munafik beberapa ketika sebelum wafat Nabi SAW. Dikatakan ia bermula setelah berlakunya Ghazwatul Taif, iaitu perang menentang penduduk Taif. Kerana pada masa itu Nabi uji, all out Nabi uji orang-orang munafik dengan memanggil mereka untuk menyertai perang Ghazwatul Taif. Kerana Ghazwatul Taif ni Nabi dah kebong lebih seminggu tak tembus. Kan? Tak tembus sampai Nabi kata kita berundur dulu, kita plan balik,
Lepas tu kita fight balik. Ada sahabat tak mau. Ya Rasulullah, apa nak berundur ni, kita dah sampai sini, kita dah seminggu begini. Tak boleh, kata Nabi. Dalam riwayat Al-Bukhari, tak boleh, kita kena rancang balik, strength kita tak kuat. Taif ni dia minta berkali-kali, Nabi kata tak apalah, kalau kamu nak aku izinkan. Syahid dia. Tak percaya, terbunuh dia dalam operasi itu. Tapi moga dia dapat syahid dah, sebab Nabi dah izin, walaupun pada asal Nabi tak izin. Nabi ajak orang munafik, mereka nak pergi, tak. Bahkan yang membantu ketika itu adalah sebahagian penduduk bukan Mekah, Jazirah Arab, terutamanya Mekah lah, yang belum Islam. Ya betul, tak nafi, mereka belum Islam, tapi mereka setuju untuk memberi bantuan. Dan itulah yang munculnya, antara tempat munculnya kalimah istilah mu'allaf. Apa makna mu'allaf? Orang-orang yang hatinya berpotensi dipalingkan kepada kebenaran tauhid Islam. Macam tu. Jadi sejak dari peristiwa itu, kata Imam Qurtubi, terzahirlah tanda di kepala orang-orang munafik yang menyebabkan akhirnya mereka dikenali. Maka dengan sebab itulah akhirnya mereka meninggalkan kota Madinah dan sama-sama berpindah menuju ke Yamamah, Riyadh lah hari ni, bandar Riyadh. Kerana Yamamah pada waktu itu diperintah oleh seorang lelaki yang juga mengakui dirinya Nabi, iaitu Musailamah Al-Kadzab. Tu cerita dia. Ya? Baik. Jadi tak mustahil lah hadirin sekalian kalau nak berlaku sekali lagi perkara seperti ini, ya, terutama di saat Allah betul nak membezakan mana orang beriman dan mana orang yang kafir, yang kufur. Okey? Baik. Okey hadirin sekalian, ada soalan? Tamatlah kita bab Dabbatul Ard. Dia yang apa? Yang baca itu qiraat. Qiraat. Quran yang sama. Dia berlaku pada tajwid bacaan, kaedah bacaan, dan berlaku pada penyebutan kalimah. Ya. Apa je? Nampak Haji masalah, Haji nak faham. Saya bukan ahli lah, jadi saya nak syarah pun, cuma saya tahulah wujudlah ilmu qiraat ni. Tuan-tuan tanya Ustaz siapa ngajar sini? Ustaz Hafiz ada ngajar Hafiz? Ustaz Hafiz Imam Unta? Tak ada? Tak ada. Saya pun tak pasti kawan-kawan saya yang ada kat sini, yang saya ingatlah dalam senarai itu. Tapi ada ustaz yang kalau dia bidang qiraat, dia tahulah. Saya cuma tahu dasar je lah, asas dia. Contohnya macam dia ada cara bacaan silah mim jamak, dia panggil. Mim dia tak mati, mim dia dibaca mu. Ada tu kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Macam tu. Dia baca mu. Ya. Ada qiraat baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jika mim waqaf bertemu dengan huruf mim pertama pada ayat berikut, dia sambung. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada, memang ada. Tapi jaranglah imam baca. Kalau imam saya kat surau tu kadang-kadang baca. Gitu. Adalah dia sebab dia boleh qiraat. Kalau haji sembahyang tarawih di UIA, biasanya UIA Gombak tu, kalau imam-imam luar tu kadang-kadang dia bawa qiraat yang berbeza. Macam itulah. Jangan lari pula, memang macam tu. Ya. Ya haji. Ya sila tuan imam. Nampak gayanya seko tuan imam. Kalau dalam Quran lah, dari word yang digunakan tu, dia menunjukkan dia ni seko, satu haiwan lah. Tapi logik juga kalau dia nak pergi kepada banyak ekor tu, boleh je sebenarnya. Sebab dia word tu datang dalam kalimah tu, datang dalam tak jelas makna. Begitu, itu saja. Jadi yalah, kalau nak kata banyak pun logik juga, sebab dia nak jumpa ramai orang kan.
Dia nak bercakap, dia nak chop apa semua ni. Tapi benda ni daripada perkara yang gaib, yang sebab tu kalau tuan-tuan nampak, saya tak boleh bahaskan macam saya bahaskan berkenaan dengan cerita peperangan, pembebasan. Sebab itu berkait geopolitik, kita boleh bahas, ada peristiwa. Tapi kalau benda macam ni, dia memang tak boleh kita nak memahaminya. Macam tu lah. Cuma saya pun dalam bab ni lebih mengharap kita tak ada lah zaman tu. Macam tu. Tapi kalau ada, moga kita disinari dengan tongkat Nabi Musa tu lah. Begitu. Ya, insyaAllah. Okey. Ya. Kalau pandangan saya salah, di perjalanan perang saya Islam, kita seluruh dunia ni Islam mendoakan untuk Islam, tapi sekarang ni masih tak menang. Saya fikir tak ada orang Islam yang doa makbul oleh Allah, maksudnya tak makbul. Tu Haji tanya, kita seluruh dunia Islam doa menang Palestin, sampai sekarang tak menang-menang. Dia bukan tak menang ni setakat 7 Oktober ni. Dia tak menang ni setakat daripada 14 Mei 1948. Perang menang kat dia. 1952 perang menang kat dia. 1956. 1967 perang menang kat dia. 1973 perang menang kat dia juga. Sebab tu negara Arab ni kalau tuan-tuan tengok, setelah 50 tahun sejak 1973, mereka hampir tak mahu buat tindakan ketenteraan lagi kepada Israel. Dia bukan suka-suka, tak. Tapi sebab 4 peperangan rekodnya Israel menang semua. Dan saya tahu, negara Arab tahu punca itu. Macam itulah. Jadi bukanlah kita tengok sejak 7 Oktober kita tak menang-menang. Sebenarnya sejak daripada 76 tahun yang lalu kita belum pernah menang. Namun tu aja harus ingat, Nabi telah menyatakan bahawa kota Herakl bakal jatuh. Kota Herakl, kota apa? Heraklius. Heraklius maharaja Rom zaman Nabi. Dia duduk di mana? Istanbul. Ya. Nabi sebut bandar si Heraklius tu akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Nabi sebut masa Nabi hidup. Jatuhnya bila je? 1453. Nabi wafat 633 Masihi. 633. Kota tu jatuh 1453 Masihi. Berapa ratus tahun setelah Nabi sebut. Tapi akhirnya jatuh juga. Itulah jawapannya. Jadi Haji doa lah, jangan tak doa. Jatuh juga tu saya. Soalan haji ni bahaya ni. Adakah orang Palestin melakukan satu perkara yang murka, menyebabkan Allah murka sehingga mereka tak menang-menang? Payah juga jawab soalan ni. Dia beginilah haji. Setiap daripada sesuatu yang menimpa, kita yakin pasti ada asbab kesalahan di pihak kita, betul? Itu ya, tak nafi. Contohnya macam Syria kena lanyak pun kerana apa? Kerana mereka pilih dulu Hafiz Assad tu dulu, mereka suka jadi presiden walaupun dia Syiah. Ya, Bashar Assad, dia seorang suka walaupun dia Syiah. Tapi hakikat dia, mereka menerima suatu keadaan yang tak pernah mereka sangka. Setiap ujian yang menimpa umat Islam ni, memang kita tak boleh nafi ada side kesilapan pada kita. Namun hakikat dia, bagi orang-orang yang beriman, Allah menguji benda itu sebagai sebuah ujian menapis keimanan. Masalah Palestin ni satu, masalah perpecahan dalaman. Itu adalah satu realiti yang kalau tuan-tuan boleh fahami dengan hati terbuka, tuan-tuan akan akui. Ya, kadang-kadang mafla ni kita lebih pakai daripada dia sebenarnya. Betul. Kita lebih menuntut kepada perjuangan kemerdekaan sebuah negara Palestin berbanding dengan orang Palestin sendiri yang masih terlibat dalam konflik dua kelompok politik dia. Kan tuan-tuan tahu kan isu Fatah dan Hamas itu
masih lagi dalam kerangka politik, dalam merebut ataupun meletakkan siapa yang paling layak berkuasa. Hingga ke hari ini Palestinian Authority, Fatah lah. Tapi adakah Hamas tidak pernah mempunyai cita-cita dan impian untuk menjadi penguasa kepada Palestin? Jadi itu antara perkara yang masih lagi berlaku lah. Sebab itu hadirin sekalian, kalau kita tengok dalam hadis kemenangan bumi Syam termasuk Palestin tu, yang Nabi sebut dalam hadis adalah fayaruddullahu ilan nasi ilfatahum, yakni Allah kembalikan kepada mereka nikmat kesatuan. Jadi kita boleh faham yang itu. Bila Nabi kata Allah kembalikan nikmat kesatuan, maka selama mana tidak ada kesatuan, maka selama itu tidak ada kemenangan. Atau dengan kata lain, kemenangan akan tercapai dengan suatu nikmat kesatuan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Begitulah, wallahu alam. Kita azan dulu, kita sambung kesimpulan sedikit insya-Allah. Haji tanya, haji lari pergi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salatu di Muhammad wa ba'asma Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Muslimin muslimat sekalian, insya-Allah. Ada soalan ni? Tambahan? Ya, Haji. Dabah dengan Dabit. Dhab. Oh, dhab. Lain. Dhab itu menguatkan. Bukan, tak. Lain. Itu dabah. Dabah ni lain, dhab jauh beza. Dhab tu kita panggil biawak lah. Tadi ada dalam teks khutbah kan. Hatta law dakhalu hujrin dabbin, sekalipun kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kita akan mengikutinya. Itu dalam hadis. Dhab tu biawak lah. Di tanah Arab dia panggil dhab. Dia kurang masuk air. Dia bukan tak masuk air, dia masuk air.
Tapi dia halal dimakan sebab sahabat makan depan Nabi dan Nabi tidak membantahnya. Begitu. Sifat dhab ni sama je dengan biawak, ada gigi dia apa semua, cuma hanya dikatakan dia tidak dua alam lah. Dan dhab di Arab ni nampak bersih sikit, begitulah. Ya, tapi biawak kita pun kalau tak duduk air pun, lumpur pun bersih juga. Tapi tak usahlah makan, banyak lagi benda lain boleh makan. Okey, ada soalan lain? Ya, habis. Okey, hadirin mati Allah sekalian, saya tidak berhajat untuk memanjangkan bicara kita pada malam ini. Kita insya-Allah pertemuan akan datang kita akan meneruskan tanda akhir yang kedua, iaitu terbitnya matahari dari barat. Ya, insya-Allah. Yang ini pun kita harapkan agar dia berlaku di saat kita sudah tiada lah. Ya, terbitnya matahari di barat ini, dia walaupun dia tidak ada dalam Al-Quran, tetapi dia disokong oleh sejumlah hadis sahih yang jelas berkenaan dengan akan terjadinya peristiwa tersebut. Jadi insya-Allah itulah bicara kita pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah permudahkan dan Allah menjadikan ilmu yang kita perolehi ini sebagai suatu keberkatan untuk diri kita semua, insya-Allah. Sekadar itu dulu, mohon maaf atas segala kekurangan. Bertemu lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Boleh.